Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Rizwan. Hari ini saya akan membentangkan satu projek yang saya telah buat, iaitu membuat pendawaian GI ataupun galvanized iron satu fasa pada satu rumah. Okey, projek yang pertama saya buat ni adalah under daripada kerajaan, iaitu JKR atau Jabatan Kerja Raya yang bertempat pada kuartus penjara Al-Ustaz lah di Kedah. Dan kos yang menelan pada projek ni adalah 8,000. Iaitu adalah anggaran untuk satu biji rumah. Pada asalnya adalah 2 biji rumah, tapi saya ambil sebiji saja. Dan tarikh mula projek ni adalah pada tahun 2022, 1 Januari sampai 28 Januari 2022. Selama 1 bulan lah untuk satu biji. Kalau 2 biji, 1 bulan setengah ataupun 2 bulan paling tinggi lah. Okey, yang pertama kita akan masuk kepada senarai bahan dan peralatan. Bahan dan peralatan ni kita menggunakan pada bahan dululah. Bahan-bahan yang utama yang kita gunakan adalah pipe GI dan trunking. Pipe GI ni kita ada banyak spek. Yang utama kita akan gunakan 1 inci dan 3 suku lah, sebab kita akan gunakan untuk wiring GI. Kalau untuk trunking kita akan gunakan 3x2 ataupun 2x2. Untuk masuk ke DB kita akan gunakan 3x2 lah, sebab nak masuk ke DB kena guna wire banyak. Kalau wire banyak, kenalah ada ruang untuk nak masukkan dalam DB. Lepas tu yang utama bahan adalah kabel lah. Kabel kita akan memainkan peranan utama kerana kita akan tarik kepada poin-poin yang kita gunakan. Kabel yang kami gunakan ni tak lain tak bukan adalah Southern kabel lah. Sebab bawah JKR ni kena guna kabel yang elok dan kualiti yang tinggi. Kita masuk kepada peralatan yang kita akan gunakan, iaitu conduit bender. Conduit bender ni memang kalau nak buat GI memang wajib kena ada lah. Sebab dalam conduit bender ni dia ada banyak. Dia ada roller, dia ada swivel loading arm, dia ada pengapit pipe untuk memotong dan membentuk lah untuk GI. Dan lagi satu adalah peralatan yang wajib digunakan adalah grinder lah, untuk memotong dan mencuci keladak-keladak ataupun keladak yang tajam pada pipe GI dan trunking. Okey, sebelum kita melakukan kerja, faktor pertama yang kita akan lakukan adalah menitik beratkan faktor keselamatan ketika bekerja lah. Langkah keselamatannya ialah ketika membuat pemasangan ataupun keselamatan semasa membuat pemasangan elektrik. Okey, yang pertama, sebelum kita nak buat satu benda ni, kita pastikan alatan yang kita bawa ni ataupun alatan-alatan elektrik ataupun alatan-alatan yang untuk fitting ke apa, nak memasang conduit ke, kenalah elok dan selamat. Lepas tu alatan yang kita kena bawa ni alatan yang cukup lah. Takkan nak bawa main ni alatan tak cukup pula, nanti jadi lambat dan banyak orang kata. Yang kedua, keselamatan di kawasan tapak kerja lah. Kawasan tapak kerja ni, selalunya kalau kita pergi ke tapak projek ni, kita kena tengok tapak projek ni bersih ataupun tidak. Selalunya kalau nak bekerja ni kena kemas dan elok. Jadi lagi satu, kalau nak bekerja dah habis bang kerja semua tu, alatan-alatan dan barangan yang tak digunakan tu kita buang lah di tempat yang sesuai. Tak boleh tok motor, tak boleh buang kat mana-mana suka hati. Takut nanti orang lain mai kena kaki, dah jadi kemalangan. Yang ketiga adalah keselamatan pada pekerja dan diri sendirilah. Kalau kita nak buat kerja, kena pakailah PPE yang sesuai, macam kita pakai helmet, pakai safety glove, pakai kasut boot, safety boot ataupun kasut yang ada besi di hadapan. Yang penting sekali kalau nak kerja ni, kena ada permit ataupun orang kata apa, ada kad untuk mengesahkan kita ada kelayakan untuk masuk lah, seperti kad komputer, lepas tu kad CIDB. Selalunya di Malaysia orang kata kad CIDB ni adalah kad keselamatan lah. Okey, jika terdapat kemalangan ataupun perkara yang tidak diingini terjadi pada sesuatu pekerja ataupun terjadinya mangsa yang kemalangan, terdapat beberapa prinsip-prinsip pertolongan cemas yang perlu dipatuhi oleh setengah pekerja yang mempunyai kemahiran dalam pertolongan cemas, iaitu menyelamatkan nyawa. Satu, menyelamatkan nyawa. Kalau ada barang yang jatuh dulu,
akan inspect tengok apa yang ada jadi. Kedua, memberi pertolongan ketika masa cedera. Dia ni macam mana kalau cedera ni? Contohnya kalau ada luka yang kecil, kalau ada macam ada benda yang tertusuk, tolong jangan buang. Kalau ada yang luka-luka kecil tu, kita boleh balut sampailah dia darah dah terkeluar. Lepas tu yang ketiga ni adalah menghadkan kesan-kesan cedera lah. Macam mana situasi dia adalah pekerja ni dia kemalangan dan kita dapati ada luka-luka yang besar yang orang kata boleh membawa maut lah. Macam mana membawa maut ni? Luka-luka yang boleh menghilangkan darah yang banyak. Jadi apa pertolongan yang kita boleh tolong adalah kita tekan ataupun memberi tekanan pada luka itu sehinggalah pegawai kesihatan datang dan membuat rawatan selanjutnya. Okey. Jadi sikap ahli pertolongan cemas pun penting juga untuk kita, iaitu yang pertama adalah pantas ikhtiar lah. Jika berlaku kemalangan, jangan panik. Kita akan fikir dulu macam mana cara-cara kita nak memberi pertolongan cemas. Yang kedua, berakhlak budi. Kalau nak buat kalau nak tolong orang, tolong jangan kurang ajar dengan orang lah. Jangan berkasar dengan orang dan berakhlak mulia. Yang ketiga adalah tajam pemerhatian. Bagi bab ni, saya tidak sarankanlah kepada orang tua ataupun orang-orang yang berumur untuk melakukan pertolongan cemas ni. Bukan tak boleh, tapi boleh. Cuma tidak disarankanlah sebab orang yang berumur ni dia pemerhatiannya dah kurang tajam. Jadi kita berikan kepada orang yang boleh membuat. Okey, langkah pertama yang kita akan buat jika dah sampai ke tapak projek adalah membuat pemeriksaan atau lawatan ke sekeliling tapak projek dan meneliti plan projek. Macam mana kita nak buat dulu tu? Okey, kita dah sampai ke tapak projek. Kita akan tengok apa yang ada kat tapak projek tu dan kita akan tengok sekeliling rumah tu ada apa. Bila dah tengok habis, okey, kita akan masuk rumah. Kita akan tengok berapa biji bilik yang ada, berapa biji bilik air, dapur yang ada juga. Lepas tu kita akan tengok luas ataupun perimeter setiap tempat tu, macam ruang tamu luas berapa, bilik air berapa, bilik berapa keluasan dia. Lepas tu dah habis, kita dah check apa semua dah. Kita dah tengok ceiling dia ni tinggi berapa, rendah dia berapa, sesuai ke tak kita nak naik. Bumbung dia jenis apa, dia bumbung jenis genting ataupun zinc. Dah habis apa semua tu, kita akan buat plan. Bila dah kita buat plan semua, kita akan tengok plan lantai ni dah macam mana. Lepas tu lintas skematik ni kita nak bahagikan untuk DB ni berapa. Lepas tu spek dia nak buat macam mana. Lepas tu kabel-kabel ni berapa size dia untuk litar-litar yang akan kita gunakan. Dan kita akan tengok litar skematik yang ada di sebelah ni. Tak lupa juga plan lantai yang ada juga ni. Okey, yang kedua adalah kesediakan bahan dan peralatan mengikut keperluan lah. Yang paling penting adalah pastikan spek yang kita dapat tu yang betul lah. Yang paling penting, pipe dan trunking ni size yang betul dan aksesori pun yang betul. Kita tak boleh ambil pipe 3 suku, lepas tu kita nak masukkan trunking yang lagi kecil pada dia. Contohnya 21 lah. Memang tak sesuai nak masuk. Aksesori pun dia menggunakan yang penting. Kita nak cantumkan pipe yang masuk memang tak boleh lah. Kecuali kalau fleksibel, memang kita tak tahulah nak buat macam mana. Tapi dia ada konektor dia untuk masukkan ke dalam fleksibel lah. Yang tu tak ada masalah sangat. Lepas tu pastikan barangan dan alatan yang kita masukkan ni cukup dan puas hatilah kalau nak buat kerja. Takkan nak buat kerja barang tak cukup, memang payah lah. Okey, yang ketiga, bila dah siap menghantar barang apa semua, kita dah check barang ni cukup ke tak, alatan ni kita selamat ke tak. Okey, kita akan pasang. Yang pertama ni kita akan pasang trunking. Trunking apa? Trunking yang pertama kita akan gunakan trunking 2x2 untuk bahagian kecil. Sehinggalah ke akhir ke DB kita akan gunakan 3x2. Sampai ke 3x2 ni
Dan sebaris ni kita kena buat T-joint lah, sebab dia tengah-tengah. Daripada dapur ke bilik hujung kena sebaris. Lepas tu yang ruang tamu ni kita kena buat T-joint lah. Dia ada banyak-banyak jenis juga. Kalau nak buat T-joint ni, sama ada kita nak buat T terus pun boleh, kita nak buat bentuk Y pun boleh. Ikut kemahiran yang kita ada dan pengalaman yang kita dapat lah. Lagi satu, ada setengah orang dia pun buat trunking, dia pun buat L, dia pun tak buat L jenis tajam terus macam 90, dia pun buat 90 terus. Ada yang dapat buat melengkung, ada yang buat 45 darjah dan 45 darjah dan jadi 90 lah. Yang tu pun cantik juga, sebab kabel dia tak akan jadi stres dan berkemungkinan nanti kabel tak akan goyak. Yang tu adalah kebaikan jika kita ada kemahiran yang baik. Yang keempat, bila dah habis dah trunking ni, kita akan memasangkan conduit lah. Conduit ni yang penting. Masa permulaan ni kami akan pasangkan conduit pada dinding dululah. Kita akan tebuk dan kita akan pasangkan saddle GI ni dah pasang-pasang sekali dengan base GI. Dan kita dah check dah sama ada berapa biji kita akan masukkan. Dan kita akan pasang pula pipe di atas. Masa ni juga kita akan gunakan conduit bender lah untuk membengkok dan memotong. Tapi kita kena tengok lah apa jenis pipe itu. Sama ada kita akan gunakan 3 suku ataupun 1 inci lah. Kalau gunakan 1 inci, kita kena gunakan tenaga yang banyak lah sebab dia besar. Lagi satu dia ni keras. Cuci lah, sebab berkemungkinan nanti bila kita tarik wire ni, dia meninggalkan kesan yang amat berbahaya lah kepada kita. Contohnya kabel akan luka disebabkan hujung-hujung besi ni ada bahagian yang tajam. Disebabkan kita potong gunakan grinder, dia akan menjadikan jadi keledak-keledak yang tajam. Yang kelima, kita akan pasang base GI lah selepas kita habis conduit ni, iaitu base 3x3 lah. Apa 3x3 ni? 3 inci kali dengan 3 inci. Setiap projek base ni kita ada ketinggian masing-masing tau. Kita ada ketinggian contoh 5 kaki, 5 kaki setengah, ada 6 kaki, mengikut pihak atasan lah. Dia kata nak 5 kaki setengah, kita bagilah 5 kaki setengah. Yang kedua, ikut bilangan beban yang kita nak gunakan lah. Kalau lampu banyak, takkan kita nak guna satu base pula, kena guna banyak lah. Lagi satu, kalau plug, kalau dia kata nak 4 biji plug, kena ikutlah 4 biji plug jugalah nak kena buh. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Okey, dah semua kita siap buat GI, kita dah buat trunking, kita buat pipe GI, pipe 3 suku. Kita boleh tarik kabel pada tempat yang kita rasa kita mudah dululah. Kalau macam nak mudah, kita tarik wire plug dululah. Kalau nak senang, kalau rasa payah sikit, kita biarkan yang payah dulu, kita akan ambil yang senang. Bila dah lama-lama dah habis, okey, kita akan berjalan pada yang tempat yang susah-susah sikit. Dan last sekali, sebelum dah habis, sebelum kita nak buat turun wire tu, okey, sebelum kita nak buat turun wire tu, kita kena tanda dululah berapa circuit ni sebelum kita nak buat pengujian. Sebab nanti kalau kita buat turun semua, kita tak tahu mana satu wire ataupun mana satu circuit yang kita nak buat pengujian ni. Jadi kita rasa macam susah. Nak buat ujian keketuban, kita ambil wire 25, kita tengok wire lampu pula kita ambil. Payahlah macam tu. Selalunya bila kita tarik ni, kita akan gunakan puller. Tak kira lah puller jenis apa, puller yang besar, puller yang kecil. Tapi yang nak sedap sikit, kita ambil lah puller yang besar. Macam puller Submin yang saya guna ni memang bagus lah, sebab dia ni untuk spek yang kita tarik untuk kabel Submin. Bila kabel Submin ni, dia wire dia jenis tahan lah, sekali tarik memang sedap. Okey, tengah tarik kabel, kita kena pastikan kita naik atas siling tu kena berhati-hati. Sebab siling ni kita tak tahu dia ni rapuh ataupun tahan. Kalau siling jenis yang kayu tebal-tebal tak apa. Kalau jenis siling yang baru ni macam gunakan besi tu, memang kalau silap pijak memang jatuh lah. Itu dah sekali jadi kemalangan dan bahayakan nyawa lah. Lepas tu kalau nak tarik kabel ni,
kita kena pastikan kabel yang kita tarik ni tak ada masalah lah. Lagi satu, jangan bagilah kabel ni jadi stres. Bila jadi stres, kabel ni akan luka dan orang kata penebatan dia ni dah jadi kurang. Bila kita nak check ujian penebatan, tengok dia ada bacaan. Bila ada bacaan tu, dia akan ada jadi litar pintas. Bila jadi litar pintas ni, pendawaian dah tak elok, kena buat balik. Okey, langkah kerja yang ketujuh adalah kita akan menanam copper rod lah. Dah habis kita tarik wire ni, kita dah tanda, dah tagging orang kata. Kita akan tanam copper rod lah. Dekat mana? Dekat luar. Bila dah habis kita tarik kabel earding apa semua, kita akan buat satu pipe GI dan kita akan keluarkan pada luar dinding, dan kita akan tanda pada bahagian yang kita nak belah lantai dan kita nak hack semua tu, kita akan masukkan ke chamber. Bila dah siap apa semua tu, kita akan tanam lah. Kita ambil 6 kaki copper rod dan kita akan ketuk masuk dalam tu. Kita tengok juga tempat tu macam mana. Kalau tanah tu lembut, tanah ada orang kata apa, tanah berpayah, lagi bagus lah. Rintangan dia, rintangan lagi mudah nak dapat kosong ke bawah ataupun satu ke bawah lah. Kalau lagi bagus, kosong tu kira adalah benda yang paling bagus lah rintangan dia. Setengah tempat kita dapat rintangan yang tinggi tau, lebih daripada 10 ohm. Contoh dah lebih daripada 10 ohm, macam 11, 20 apa semua tu. Kita ada banyak cara-cara macam mana nak turunkan rintangan elektrod bumi lah. Yang pertama dia adalah kita kena tambah rod secara bersiri, iaitu tanam bertindan berapa kali yang kita nak bubuh. Contohnya kita nak tanam 2 kali, dah dapat bacaan bawah 10 ohm, dah kira cukup dah lah. Kalau nak tambah lagi bagus. Nak buat secara selari pun boleh, nak buat secara bersiri pun boleh. Nak taburkan garam, larutan sulfat, arang batu pun boleh. Tapi yang tu adalah bersifat tidak permanen lah. Kalau tidak permanen ni, nanti dalam setahun 2 nanti dia akan hilang lah. Jadi rintangan dia akan tinggi balik. Okey, dah habis semua kita membuat kerja-kerja membuat wiring ni semua. Kita akan fitting kabel pada perpasangan elektrik. Okey, kita nak pasang apa dulu? Kalau buat pengujian lagi, kita akan pasangkan switch dan plug dululah yang paling penting. Okey, alat apa yang kita gunakan untuk fitting ni? Mestinya adalah test pen dengan cutter lah yang paling penting. Kalau tak ada dua-dua benda tu memang payah dan tak akan jadi kita buat kerja fitting, dan akhir kali boleh membazirkan masa. Okey, dah habis dah kita fitting plug, kita dah habis fitting switch, dah kita cantumkan wire beban, iaitu wire lampu ataupun wire kipas. Tapi kita tak pasang lagi lampu kipas, sebab nanti kalau kita dah pasang, nanti bila kita buat ujian penebatan, dia akan jadi gangguan. Bila dia jadi gangguan, takut kita fikir, oh ni ada rintangan yang rendah, kita bermakna ada lintar pintas. Tapi tak ada masalah apa pun, sebab kita campur sebab kita masuk dalam beban. Bila dah habis kita fitting apa semua, kita akan mulakan kerja-kerja membuat pengujian lah. Sebab apa kita nak buat pengujian ni? Takut kita nanti wiring yang kita buat ni ada masalah, tak dan on lampu memang rosak. Okey, ujian yang pertama kita akan buat adalah ujian rintangan pendapatan. Ujian rintangan pendapatan ni adalah digunakan untuk mengesas sebarang masalah pada pendawaian, macam kabel luka, macam kabel silap kita fitting. Contohnya kita fitting live, kita boh kat bahagian neutral, sekali neutral, dan last on meletup. Okey, macam mana kita nak kendalikan ni? Kita nak kendalikan yang kita gunakan ni. First, kita gunakan instruction tester lah. Kita pakai instruction tester. Kita akan selectkan 500 volt. Sebab apa kita nak select 500 volt? Okey, nanti bila kehadapan tuan rumah dia kata nak tambah beban, tapi dia kata wiring ni dia kena buat 3 phase. Bila 3 phase dia kena guna 400 volt, iaitu nak kena masukkan bekalan red yellow blue lah. Jadi dia kena gunakan 500 volt ni sebab untuk standby lah. Mana tahu kalau tuan rumah ni dia nak yang 3 phase pula. Lepas tu dah habis kita select 500 volt, kita kena pilih lah berapa mega ohm yang kita kena buat.
janji 1 mega ohm kat atas. Okey dah, kita tengah buat yang tu, kita ambilkan red, yellow, blue untuk 3 phase lah. Tapi kalau macam yang ni single phase, dia ada 3 jenis bacaan. Yang pertama kita akan masukkan left dengan neutral lah. Left neutral dulu, kita akan dapat bacaan berapa. Bila bacaan dia keluar OL. Okey, OL ni bermakna apa? OL ni dia bermakna over limit. Bila over limit, rintangan ni okey. Bila okey, pendawaian ini dia tak ada masalah, bagus, dan nanti dia tak akan terjadi apa-apa. Yang kedua, kita akan bacakan untuk left dan earth pula. Bila bacaan yang kita dapat ni sama dengan sebelumnya OL juga, itu bermakna pendawaian kita selamat. Untuk left dan neutral tak ada bocor. Yang ketiga, neutral dengan earth. Bila neutral dengan earth, kita baca-baca tengok dapat over limit juga. Itu bermakna pendawaian kita ni selamat. Bila dah selamat, okey, kita tak ada masalah lah untuk fitting lampu dan kipas pula. Okey, jika ada bacaan yang terdapat pada meter itu, contohnya kan, kita dah buat apa semua, tengok-tengok, kita cek-cek, ada 500 ohm ataupun kurang pada 1 mega ohm, itu bermakna kabel yang kita tarik itu ada luka. Bila ada luka, dia akan bersentuhan dengan bahagian besi-besi yang kita tarik tadi, iaitu apa? GI conduit. Pada GI conduit, kita kena ada syarat dia, iaitu besi harus dibumikan. Bila harus dibumikan, kabel earth mesti wajib kan ada. Bila ada kabel earth, dia akan detect wire-wire yang luka. Bila ada luka, nanti kalau kita dah buat apa semua, kita biar aja gitu, bila on supply kita pegang, kita akan kena short. Tetapi kalau kita dapat bacaan kurang daripada 500 ohm, contohnya dapat kosong terus, cek dapat kosong ohm, tu bermakna kita salah looping. Bila salah looping, dia akan kosong ohm lah. Contohnya left, kita bubuh kat neutral, kita cek tu memang kena dengan dia, memang kosong ohm terus lah. Bila kosong ohm tu, kita boleh tahu ini silap pendawaian. Bila silap pendawaian, kita kena cek balik lah sama ada switch ataupun lampu, kipas ataupun beban-beban yang lain. Bila tersilap, kita kena cek balik. Okey, dah habis dah kita buat pengujian penambatan. Bila pengujian penambatan ni dah semua okey, semua OL ataupun kata apa, atas daripada 1 mega ohm dah selamat dah. Okey, kita akan teruskan kepada ujian rintangan elektrod bumi lah, iaitu apa? Ujian pembumian. Kita akan tengok ujian rintangan elektrod bumi ni ataupun ujian pembumian ni, kita akan gunakan alat uji iaitu earth tester lah. Pada earth tester kita akan dapat bahan-bahan yang disediakan, iaitu 3 jenis color wire, iaitu hijau, kuning dan merah. Setiap kabel ni dia ada peranan yang masing-masing. Yang hijau ni adalah E, iaitu earth. Kuning adalah P. P ni adalah potential, dan C yang berwarna merah ni adalah current. Okey, langkah pertama kita akan buat, kita akan pancangkan ketiga-tiga jenis elektrod. Yang pertama elektrod utama, iaitu copper rod lah yang kita tanam tadi. Lepas tu yang kedua adalah elektrod tambahan ataupun kita panggil bahan tu adalah spike. Bila spike kita dah cucuk, kita akan tarik kabel mengikut panjang yang sesuai, iaitu apa? 6 meter ke 6 meter, dan 6 meter yang terakhir iaitu kabel merah lah, paling panjang kali. Ataupun kita boleh tarik sampai habis mengikut keluasan yang sesuai lah. Kalau tempat tu sempit, kita ikutlah 6 meter pun dah cukup. Jadi bila dah kita pancangkan ujian yang pertama, dia ada 3 ujian. Kita akan buat ujian pertama, kita akan tolak ke tengah. Kita akan tarik ke tengah, kita akan klipkan lah kabel tu pada spike, dan kita akan buat bacaan. Bila bacaan, sebelum kita membuat bacaan, saya lupa ni. Sebelum kita membuat bacaan, kita kena tengok dulu apa yang ada pada tester ni. Yang pertama, kita kena check dulu bateri. Bateri check memang wajib lah, kena ada. Kita kena tengok, okey, bateri check ni okey. Bila okey, kita akan select yang kedua, iaitu voltage pada body. Kita kena check voltage pada tanah. Bila voltage, kita kena check tengok sama ada dalam tanah ada voltage
Jika lebih pada 10 volt, bermakna tanah yang kita akan gunakan ni tak selamat. Bila tak selamat, nanti bila kilat tembok, nanti bila kilat tembok, kat tanah ni ada voltage. Bila ada voltage, dia akan naik balik ke dB. Dia akan efek pada pendawaian yang kita buat tu lah. Last sekali rumah akan terbakar bila silap hari bulan. Yang seterusnya dah kita tengok, dah tak ada voltage. Kita tengok apa, kosong volt. Dah boleh bermula untuk kita check lah ohm. Kita nak ambil apa, 20 ohm, 200 ohm, 2000 ohm. Kita kena select 200 ohm dululah. Nak kena tengok berapa ohm lah. Nak tengok sama ada rintangan dia tinggi ataupun tidak. Kalau kita select rintangan yang rendah, macam 20 ohm, tengok kita dapat bacaan atas pada 20 ohm. Tengok dia akan keluar OL. Bila OL, dia tak boleh baca lah. Kita kena tengok bacaan dia tinggi atau rendah. Dah kita habis apa semua, kita akan lakukan bacaan pertama. Contohnya yang saya tengok ni 0.45 bacaan pertama. Bila dah bacaan pertama kita dah ambil, kita akan membuat bacaan kedua. Bacaan kedua, kita akan ubahkan kabel P, iaitu kabel kuning, 6 meter daripada asal ke tempat lain, iaitu dari belah kanan ataupun kiri lah. Kita ambil belah kanan. Bila kita ambil belah kanan, kita cucuk. Bacaan kedua ni tidak lebih banyak lah, kira perubahan tidak ketara lah, macam 0.01, 0.02 macam tu. Dan kita tengok bacaan yang kedua ni, kita dapat 0.45 juga, bacaan yang sama. Dah habis kita ambil bacaan yang kedua, kita ubah balik kabel P ni ataupun kabel yang kuning ni ke tempat asal, dan tambahkan 6 meter lagi ke bahagian kiri. Bila bahagian kiri, kita kena cucuk balik ada punya pancang tu, dan kita akan tengoklah bacaan dia berapa. Bila bacaan dia sama dengan bacaan yang lain, kita detect berapa ohm. Dan saya tengok bacaan ketiga ni adalah 0.45 ohm juga, sama dengan yang lain. Kita tengoklah dalam akta ni, dia kata ketiga-tiga bacaan ni dia tidak mestilah melebihi daripada bacaan yang pertama ini. Bila bacaan ini dah sama, kita akan rekodkan dalam buku log, dan kita akan buat kira-kira. Bila kira-kira ni, macam mana kira-kira dia ni? Z pertama akan ditambahkan dengan Z kedua, dan dia akan tambahkan kepada Z3 dan dibahagikan kepada 3. Bila ditambah semua dan bagikan semua, totalnya akan dapat 0.45. Bermakna syarat-syarat di dalam buku akta dia berkata tidak lebih daripada 10 ohm, dan kita akan mendapat bacaan 0.45 ohm adalah selamat untuk perpasangan rumah yang kita nak pasang ni. Dah habis testing, ujian penebatan, ujian pembumian, lepas tu kita dah fitting lampu, kipas semua. Kita akan dibekalkan borang keputusan ujian. Bila borang keputusan ujian ni, terdapat banyak jenis ujian yang kita akan buat dalam ni, ataupun kita akan rekod dalam ni, iaitu yang kita buat ni ujian penebatan dan ujian pembumian lah yang kita buat ni. Dah habis apa semua ni, siap tanda tangan penguji dan penyelia ini, maka kita akan rekodkan untuk membuat bacaan RCCB dan RCCD pula. Kita akan masuk pada faktor pelbagai. Faktor pelbagai ni apa benda? Faktor pelbagai ni adalah bacaan ataupun kira-kira untuk mendapatkan arus maksima, dan kira-kira juga untuk mendapatkan arus anggaran selepas kita buat semua testing dan pemasangan. Bila dah kita buat kira-kira apa semua, dapat arus maksima dia, kita dapat arus anggaran dia, kita akan time itulah kita boleh membuat anggaran, sama ada kita akan gunakan jenis kabel apa yang akan digunakan, lepas tu saiz RCCB untuk litar lighting berapa, saiz RCCB untuk power apa, jenis kabel bumi yang kita akan gunakan berapa. Itu. Jadi fuse utama yang kita akan gunakan pada pendawaian ini adalah 63 amp, serta saiz RCCB
liter lighting adalah 63 per 100 mA ataupun 0.1 A. Lagi satu, saiz RCCB untuk liter power ataupun soket kita akan gunakan 43 per 30 mA. Apa maksud 100 mA ataupun 30 mA? Terdapat banyak kelas kepekaan RCCB. Yang pertama kita akan tengok 0.01 A ataupun 10 mA. 10 mA adalah kepekaan yang paling peka sekali, iaitu bila ada current sikit yang bocor, pak, dia akan tembak, dia akan jatuh. Selalunya tempat yang digunakan untuk RCCB jenis ini adalah tempat yang berisiko tinggi untuk terjadinya renjatan. Contoh dia kat mana? Taman tema ayak ataupun tempat-tempat yang terbuka lah, macam bilik ayak dan tempat-tempat yang berisiko yang lain lagi lah. Yang kedua, kita boleh tengok 0.03 A ataupun 30 mA. 30 mA ini digunakan untuk liter power lah, liter power ataupun liter soket. Yang ketiga adalah 0.01 Yang ketiga adalah 0.1 A ataupun 100 mA, digunakan untuk liter lighting lah yang selalu kita guna ni. Yang keempat, kepekaan yang paling tinggi sekali adalah 0.3 A ataupun 300 M. Selalunya pada rumah yang dulu-dulu ataupun rumah yang lama banyak guna 300 mA, tetapi sekarang ni tak banyak dah untuk domestik. Sekarang ni sektor industri dah banyak guna dah, sebab selalunya industri ni dah banyak gunakan beban-beban dan perkakas elektrik yang tinggi. Bila beban yang tinggi, ia memerlukan kepekaan yang kurang sikit lah, sebab elektrik nak masuk, takut nanti bila ada starting dia makan current yang banyak. Bila makan current yang banyak, dia takut dia memberi efek kepada RCCB untuk RCCB jatuh. Di setakat ini sajalah pembentangan saya daripada awal saya bagi tahu ni sampailah habis. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.